Okay, so sebelum ni kita dah tengok 5 kategori mikroorganisma dan kita cuba buat perbandingan lah dari segi bentuk, dari segi struktur, dari segi cara membiak, dari segi habitat, saiz dan sebagainya. Dan sekarang kita cuba tengok kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. So, apakah faktor yang mungkin menyebabkan mikroorganisma itu dia menjadi besar atau banyak dengan cepat atau lambat? Contoh kalau manusia, kita tahu kalau kita makan banyak, definitely kita punya berat akan meningkat dengan lebih cepat. Okay, itu faktor dia. Selain daripada faktor ini pun mungkin juga faktor genetik. Okay, itu untuk manusia. Tapi untuk mikroorganisma kita nak tahu sama ada apakah punca yang menyebabkan mikroorganisma tiba-tiba terlalu banyak. Mereka tumbuh dengan sangat cepat atau tumbuh dengan sangat lambat. Okay, so basically ada 5 faktor ya. Pertama adalah kelembapan. Maksudnya kita tengok sama ada kawasan itu basah atau kering. So kelembapan akan menyebabkan mikroorganisma tumbuh dengan cepat atau lambat. Nanti kita tengok. Dan kedua adalah cahaya. Sama ada kita letak di kawasan yang gelap ataupun kawasan yang cerah. Ketiga adalah suhu. Okay, perbezaan suhu juga akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisma berubah. That's why sebenarnya kalau kita tengok COVID-19, dia juga sebenarnya bergantung pada suhu. Kalau ada yang kata mungkin di setengah negara dia akan tumbuh, dia punya virus akan spread dengan lebih cepat. So bergantung pada suhu juga. Dan keempat, nilai pH. Okey, nilai pH ni maksudnya, apa maksud pH? Sebenarnya dia lebih kepada dia punya hidrogen. Okay, pH ni sebenarnya hidrogen. Maksudnya dia aras kandungan hidrogen berapa. So kalau you masih ingat lagi untuk asid untuk asid kita punya pH daripada 1 hingga 6. Kalau neutral contohnya air suling lah. Okay, air suling bukan air suam lah. Okay, air suling pH 7. Kalau untuk alkali, okay, biasanya alkali dia akan perisa dia agak bitter lah, pahit sikit. Okay, dia pH daripada 8 hingga 13 atau 14 lah. Okay, so pH ini akan menentukan sama ada sesetengah bakteria, mungkin mereka lebih suka tumbuh pada kawasan yang mempunyai pH nilai dia asid. Ada setengah dia suka tinggal di kawasan alkali. Sama juga manusia pun beza kan. Ada yang suka tidur dengan aircon. Ada yang suka tidur tak buka kipas langsung. So setiap orang beza. Okay, dan last sekali adalah nutrient. Bagaimana nutrient menentukan pertumbuhan mikroorganisma. Okay, so ada 5. Okay, pertama kita tengok kelembapan. Kalau you cuba tengok buku teks anda, okay, buku teks anda, buku surat ke 17, okay, buku surat 16 dan 17. Okay, so yang ini lebih kepada kewujudan mikroorganisma lah. Dan untuk eksperimen ini, untuk aktiviti ini, saya akan cuba buatkan satu video rakaman untuk tunjukkan eksperimen. Okay, sebab sekarang kita ada sekatan untuk bersekolah. So kita tak boleh buat eksperimen. Tapi saya akan cuba rakam video, tunjukkanlah macam mana kita nak buat eksperimen ini dengan dia punya tata cara prosedur macam mana. Okay, saya akan tunjuk step by step lah. Nanti saya sharekan video. So basically kita akan tengok, okay, kalau tangan kita letak biasanya pegang mana. Contohnya kalau saya pegang banyak tempat kan, pegang handphone, pegang benda lain. Maksud saya cuba sentuh pada agar-agar ini. So bila saya sentuh agar-agar, that means dia akan terkena dengan bakteria. Jadi kita tengok mana satu dia ada bakteria. Kalau saya basuh tangan,
tengok ada bakteria lagi ke tak. Okay, yang itu saya akan terangkan dalam video lah. Okay. You boleh tengok kepada buku teks buku surat 19 di mana kita ada sebenarnya ada 5 faktor. Okay, 5 faktor untuk pertumbuhan mikroorganisma. Nah, eksperimen ini saya pun akan cuba rakam video supaya anda boleh nampak dengan lebih jelas lah. Okay, so you boleh rujuk pada buku ini. Okay, kembali kepada slide kita. So, keadaan yang lembab sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. So, biasanya mikroorganisma mereka suka tempat yang basah. Okay, ingat tak yang alga dengan kulat semua ni, mereka suka tempat yang basah. So, kalau semakin lembat, that means dia punya mikroorganisma semakin banyak. So, persekitar yang lebih kering sikit, dia akan menyebabkan mikroorganisma kurang aktif. So, dia tak akan tumbuh dengan lebih banyak. Okay, so itu untuk kelembapan. Okay, kedua, cahaya. Setengah mikroorganisma, contohnya yang menghasilkan makanan sendiri. Contohnya alga kan. Mereka memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. So that's why mereka akan tumbuh dengan banyak. Okay. Tapi ada juga mikroorganisma seperti kulat dan bakteria, mereka suka tumbuh dekat dalam keadaan gelap. Nampak tak? So bergantung. Kalau yang buat makanan, mereka memerlukan cahaya. Okay. Contohnya alga lah. Tapi kalau untuk kulat, bakteria, mereka suka tinggal di tempat yang gelap. Contohnya di bawah, di dalam amari ke, di bawah laci ke dan sebagainya kan. So, apa yang kita boleh buat sebenarnya, biasanya bila kita cuba dedarkan kepada cahaya ultra ungu, okay, UV light tahu tak UV light ni, biasanya kalau you pergi sesetengah kedai, mereka gunakan UV light untuk tengok apa? Untuk cek sama ada you punya wang kertas tu, kertas wang you punya duit tu adalah palsu ke tidak. So mereka guna cahaya ultra ungu. So sebenarnya ultra ungu boleh membunuh mikroorganisma. Okay, boleh membunuh mikroorganisma. Okay, so terpulanglah, ada yang suka cahaya, ada yang tak suka cahaya. Okay, ketiga, suhu. Manakah satu dia akan lebih suka untuk tumbuh, panas ke sejuk? So biasanya kebanyakan mikroorganisma suka suhu 35 hingga 40. Okay, ini suhu yang optimal, maksudnya suhu yang paling sesuai untuk mereka tumbuh semakin banyak. Kalau you letak dalam peti sejuk dia punya aktiviti akan menjadi kurang. Okay. Sama kan, kalau you rasa sejuk, you akan rasa macam nak ngantuk, nak tidur, macam tak nak bergerak. So suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan mikroorganisma mereka tidak tumbuh dengan cepat. Dan begitu juga kalau suhu yang terlalu tinggi akan membunuh mikroorganisma. So hanya sederhana sahaja, 35 hingga 40. Barulah best untuk mikroorganisma. Okay, yang keempat adalah nilai pH. Okay, nilai pH. So, biasanya kebanyakan mikroorganisma mereka suka nilai pH yang optimum, iaitu neutral, pH 7. Contohnya air suling lah, dia punya air dan sebagainya. Mereka suka kat tempat-tempat yang mempunyai nilai pH 7. Okay. Tapi hanya sedikit sahaja mikroorganisma suka tinggal di persekitar yang asid ataupun alkali. Sedikit sahaja. Kebanyakan suka tinggal di pH 7. Okay. Dan akhir sekali adalah neutral. Okay. So of course seperti manusia juga, kalau kita ada makan, kita akan tumbuh dengan besar. Sama juga untuk mikroorganisma, kalau mereka dapat nutrien yang cukup, mereka akan dapat tumbuh dengan lebih cepat. Okay. So kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencap walaupun dengan keadaan neutral apabila faktor lain seperti
kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Okay, faham tak maksud ini? Maksudnya kalau makanan ada tetapi faktor lain tak ada, dia pun masih tak boleh tumbuh. Dia pun akan mati juga. Contohnya, kalau makanan dia banyak sangat tapi terlalu sejuk atau terlalu panas, jadi mikroorganisma pun masih akan mati. Faham tak? Itu maksud dia. So, nutrient adalah salah satu faktor asing, faktor yang agak bukan kurang penting. Okay? Tapi dia kena tengok juga faktor yang lain juga. Faktor-faktor utama untuk menentukan sama ada dia akan hidup atau tidak. Okay? So, ingat semula kita ada 5 faktor. Okay, 5 faktor. Okay, so buat nota macam ini. Okay, faktor, sorry ya. Kita boleh buat mind map lah. Faktor mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okay, kita buat determiner. Okay, so pertama sekali adalah apa? Pertama sekali adalah kelembapan. Okay, lepas tu you buatlah star. Okay, lembap. Okay, kalau dia lembap macam mana? Tumbuh dengan cepat. Okay, tumbuh tinggi. Kalau kering, tumbuh kurang. Gadis, senang saja. Okay, kedua adalah cahaya. Sorry. Okay, cahaya. Okay, cahaya. So, sesetengah yang suka cahaya, okay, kita panggil dia terang lah atau cerah. Cerah seperti siapa? Alga. Alga tumbuh bagus. Okay, tumbuh bagus. Kalau gelap, contohnya kulat dan bakteria. Bakteria tumbuh bagus. Nampaklah? Okay. Lepas tu ketiga adalah suhu. Suhu kan? Okay. Suhu. So kalau sejuk, tumbuh turun. Okay. Panas, tumbuh pun turun. Hanya 35 hingga 40. Kita panggil dia optimum. Okay. Tumbuh tinggi. Hadis. Senang kan? Okay. Keempat, kita ada nilai pH. Okay, nilai pH. So kebanyakan pH 7 tumbuh bagus. Okay, pH 1 hingga 6 tumbuh tak bagus. pH 8 hingga 14 tumbuh pun tak bagus. Okay, ini maksudnya kebanyakan lah. Kebanyakan. Majority lah, kecuali beberapa jenis mikroorganisma saja. Ada yang suka asid, ada yang suka alkali. Last sekali, nutrient.
Okay, nutrient. Okay, ada tumbuh tinggi, tak ada tumbuh rendah. Itu saja. Nampak tak? Senang saja you buat dalam nota. Okay, ni save Okay, so boleh ya. So ini 5 faktor untuk menentukan sama ada mikroorganisme dia tumbuh dengan cepat atau lambat. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, good. Okay, so kerja rumah